rabbika bimajnun. Allah Ta'ala defend Nabi SAW daripada tobahan orang kafir musyrik yang mengatakan Nabi ni gila. Dulu Nabi tak gila macam sekarang ni. Sekarang ni Nabi gila. Apa tak gila? Dia kata Tuhan kita tak betul, Tuhan kita ni diri tadi. Ini perbuatan orang gila. Selama-lama ni tak ada orang yang berani mengeji, mencerca Tuhan kita Lata Uzza Manat. Tiba-tiba si Muhammad ni yang kita puji, kita puja selama ni, yang kita hormat selama ni, yang kita gelar dia ni Al-Amin, dia ni mengatakan Tuhan kita macam-macam, memang sah dia gila. Ada tak? Nabi sampai dia kata orang gila, tapi Nabi tidak pernah mendoakan kehancuran orang-orang kafir musyrik. Mana Nabi berdoa, Allah malihim fa'innahu la ya'lamu. Ya Allah, kau beri hidayah kepada mereka. Kerana mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Suatu mereka kata begitu, mereka tak tahu hakikat yang sebenarnya. Kalau Tuhan tak beri hidayah kepada mereka, mereka tidak tahu apakah batilnya menyembah berhala dan apakah benarnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini betul-betul yang firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 113. Maksudnya, dan Allah SWT telah mengajarkanmu apa yang tidak engkau ketahui, dan adalah kurniaan Allah Ta'ala yang dilimpahkannya kepada Muhammad yang besar. Ini nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami jadikan kamu ni dhallan, sesat, maka kami beri hidayah kepada kamu, wahai Muhammad. Ayat ini pun tuan-tuan ada kesalahan faham. Saat ini jadi pening pula. Saat ini kata pula Nabi sebelum jadi Nabi Rasul, Nabi ni budaya kafir. Bukan dhallan itu maksudnya Nabi itu asal-asalnya kafir. Tidak. Nabi tidak. Sebelum Nabi menjadi dilatih jadi Nabi dan Rasul, Nabi ini memeluk agama Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maksudnya Fahada, kami jadikan kamu Nabi dan Rasul membawa agama Islam, agama yang sebagai adil. Agama yang kamu bawa itu tidak bukan agama Hanif, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, tapi agama Islam yang merupakan dinul hayat, merupakan cara hidup. Itu maksudnya. Sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi Rasul ni, Nabi memakai agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Nabi sembahyang 2 kali sehari, sekali pagi, sekali petang, 2 kali. Cara sembahyang tak diterangkan di dalam hadis Nabi SAW, tak diterangkan. Kerana bila kefarduan solat itu diberi kepada Nabi pada peristiwa Isra wal Mi'raj, maka selepas itu Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW cara sembahyang macam mana kita sembahyang sekarang. Jibril ajar Nabi cara sembahyang tu, Nabi ikut, dan Nabi cara sembahyang Nabi ini diikuti pula oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bertahun-tahun sampai kepada kita. Tiba-tiba ada orang kata sembahyang yang kita buat sekarang ni tak betul ni. Ada cara sembahyang Nabi pula. Dia tak kena kita. Yang kita belajar daripada mak bapak kita. Mak bapak kita belajar bentuk diri kita. Dia ada guru dia sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, sampai kepada Jibril. Yang tak mana sembahyang kita sembahyang yang tak betul ya. Saya pun dia juga. Ini confused. Cuma tak cantik lah, tak ada sanad lah, dia panggil tak ada ijazah lah. Bapak kita ajar sembahyang, ada ijazah, dia ada ijazah apa dia? Ijazah sembahyang. Dia tengok nama daripada sampai kepada sahabat, daripada Nabi SAW dengan beradari perantaraan Jibril AS. Tak ada tempat. Memang tak ada. Tapi cara kita sembahyang tu, cara tu lah yang kita terima daripada Nabi SAW. Cuma kita belajar sifat solat Nabi tu tak kenal asal usul kita diri tu macam mana.
apa cerita dia, apa dalil hadis dia. Kita rukuk tu apa dalil hadis dia. Kita duduk tawaruk tu macam mana dalil hadis dia. Kita duduk iftirash tu apa dalil dia. Itu saja kita beri. Bukan kita mengaji sifat solat Nabi tu ada solat yang kita buat selama ni tak betul. Salat yang diajar yang konon-konon ustaz tu kata tu solat tu yang betul. Kita nak kena faham juga kan. Baik. Kaji. Jadi kalau Allah SWT tidak mendidik Nabi SAW, maka Nabi tak ada ilmu lah. Sebab Nabi itu sifatnya ummi. Betul. Allah Ta'ala sebut ni wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia mengajarkan kamu wahai Muhammad apa yang dulunya kamu tak tahu. Sebab Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Apa yang Nabi tahu? Nabi tahu ke dalam perut ni macam mana berlakunya perubahan fasa-fasa seorang janin di dalam perut ibu dia. Nabi tahu ke kalau tidak diberitahu oleh Al-Quran, tidak diwahyukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran? Nabi tahu. Nabi tak tahu sebab Nabi tak baca, Nabi tak tulis, Nabi tak pergi, tak masuk sekolah, Nabi tak masuk universiti. Mana Nabi tahu? Itu cerita dia kan. Sekaligus menafikan taubahan, macam saya sebut tadi, menafikan taubahan pokok orientalis yang cuba mencari jalan nak mengaitkan Al-Quran ini sebagai karangan Muhammad. This is Muhammad composition. Tak boleh. Tak ada bukti nak kaitkan. Sebab Nabi memang seorang yang illiterate. Illiterate tu betul huruf. Tak boleh baca, tak boleh dulu. Macam mana tak kata tu tulisan Muhammad? This is Muhammad's writing. How can? Macam mana? Ini pastilah karangan tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tengok di bawah tu, Pusat 549. Maka baginda terus berperanan menyebarkan ilmu dalam kalangan manusia. Dan adalah baginda SAW yang sudah semestinya merupakan seorang pendiri terulung yang mengajak manusia seluruhnya ke arah kebaikan dunia ini. Baginda mendidik dengan penerangan yang menarik, percakapan yang fasih dan lancar, berdasnya idea, kaedah yang hebat, perwatakan yang berlemah lembut, rohani yang bersinar-sinar, sikap lapang dada, hati yang begitu lembut, sikap penyayang, keprihatinan yang serius, kecerdikan yang cukup tinggi, dan banyak lagi sifat-sifat yang melayakkan baginda digelar sebagai tuan guru untuk semua manusia. Jadi ketika Nabi SAW, Nabi ini seorang pendidik terulung yang Allah Ta'ala latih, Allah Ta'ala didik, Allah Ta'ala tarbiyah. Akhirnya bila Nabi mendidik para sahabat, didikan Nabi itu didikan yang terbaik. Semua daripada Nabi yang tuan-tuan macam ini. Penerangan yang menarik. Nabi terangkan tidak membosankan. Nabi kata inna din ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Sesuai dengan firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia ke arah jalan Tuhan kamu dengan hikmah, ini bijaksana. Ya, ada sifat Nabi salah satunya ialah fatalah, iaitu bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Betul lah Nabi kata agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat untuk orang yang memberi, dan nasihat untuk orang yang menerima. Bukan saya bercakap untuk tuan-tuan, tapi saya pun bercakap untuk diri saya. Nampak? Menarik. Kata-kata Nabi itu menarik. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nakkan dia itu mendapat kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi faham dia tentang agama. Betul. Itu kata-kata yang menarik. Kalau kita Allah Ta'ala nak kita dapat kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi kita faham tentang agama. Tak usah kita nak memahami kenapa Allah Ta'ala turunkan hukum hudud, hukum qisas. Tak usah kita nak fahamkan. Sebab apa? Mudah kita nak fahamkan kenapa perlu ia jadi dilaksanakan sebagai satu tindak perintah dari Allah SWT. Tak susah kita nak faham. Sebab kita nak Allah Ta'ala buka hati kita kepada kebaikan. Tapi kalau Allah Ta'ala tutup hati kita, memang kita sampai bila pun
Takut-takut yang kita takut jadi macam mana yang Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'lamtahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir ni, kau beritahu ke, kamu beritahu mereka ke, kamu beri peringatan kepada mereka ke, ataupun kamu tak beritahu peringatan kepada mereka ke, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha. Kita takut macam tu lah, sebab hati tu tutup. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Kau tak tutup kunci tu. Memang sampai bila pun takkan faham. Itu kalau orang kafir kita faham lah. Kalau orang kafir macam tu perangai dia tak boleh terima. Sualakah ayat lagi, kita faham lah. Kalau orang kafir kata macam tu, kita faham sangat lah. Orang kafir, Quran sendiri sebut orang kafir adalah dia agama. Tapi kalau orang Islam ada perangai seperti itu, tak boleh menerima syariat Allah, memberi 1001 alasan untuk tak dilaksana syariat Allah. Lagi malam tuan-tuan, lagi malam daripada orang kafir. Sebab orang kafir terang-terang secara zahir tak mahu memakai agama Allah. Tetapi orang-orang Islam yang sebegini, yang bersikap seperti ini, nampaknya zahirnya mengaku beriman, tetapi etikadnya, pegangannya tidak melambangkan dia beriman kepada Allah. Ada yang kita takut. Tak kata munafik, berasakan kelak. Kan? Kita tak mengocok orang suka, hati kita mengocok orang munafik. Dia tu munafik sebab dia tak terima syariat Allah. Kita tak nak sebut macam tu. Ya. Terus tu bahaya. Sebab kalau kita tuduh begitu, takut